Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri bincang soalan UPKK yang mana pada kali ini kita nak bincang berkenaan dengan subjek sirah pula. Okey. Dan dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan sirah yang berbentuk objektif iaitu pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, tanpa lengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, 10 markah. Jawab semua soalan dan tandakan jawapan yang betul. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, di manakah tempat turunnya wahyu yang pertama? Di manakah tempat turunnya wahyu yang pertama? Alif, Gua Thur, Ba, Gua Hira, Jim, Bukit Arafah, Dal, Bukit Safa. Okey, yang mana satu jawapan dia? Di manakah tempat turunnya wahyu yang pertama? Jawapannya adalah Gua Hira. Gua Hira. Gua Hira ni adalah tempat yang Rasulullah selalu pergi untuk menyendiri dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan turunnya wahyu pertama tu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Rasulullah pergi ke Gua Hira tu, kemudian semasa Rasulullah tengah sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan memeluk baginda, kemudian mengajar baginda untuk membaca. Dia tiba-tiba datang dan berkata Iqra. Iqra. Dia kata kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun jawab, Ma ana biqari'in. Mana aku pandai membaca. Okey. Kemudian malaikat Jibril pun tetap juga suruh Nabi ulang apa yang dia baca, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah ke 5 ayat. Okey. Kemudian kalau nombor 1, kalau yang alif ni Gua Thur ni, Gua Thur ni adalah perkara ataupun gua yang melibatkan tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa hijrah. Bukit Arafah, kalau Bukit Arafah ni berkaitan dengan tempat Rasulullah menyampaikan khutbah yang khutbah semasa haji terakhir haji perpisahan Rasulullah tu. Di Bukit Arafah. Kemudian Bukit Safa ni, adalah bukit yang terletak di Mekah lah. Yang orang yang buat haji dia akan ulang-alik daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali ulang-alik. Okey, so nombor 1 ni, di manakah tempat turunnya wahyu yang pertama, adalah di Gua Hira. Okey, kena ingatlah. Okey, soalan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun di dekat mana tu? Mekah, Madinah, Habsyah, Taif. Dekat mana? Okey, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah, jawapan dia. Okey. Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Lama ya, 13 tahun, tapi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, peristiwa ni berlaku sebelum hijrah. 13 tahun di Mekah ni Rasulullah berdakwah, tetapi masih lagi ramai penduduk Mekah tu yang tak nak menerima ajaran Islam.
walaupun dah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Hampir sekitar 200 orang je yang memeluk Islam. Kemudian baru Rasulullah berdakwah di Madinah. Barulah ramai pengikut-pengikut ataupun sahabat-sahabat, manusia-manusia yang memeluk Islam. So yang 13 tahun ni adalah di Mekah. Dekat Madinah berapa tahun? 10 tahun. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga, apakah nama asal Madinah? Okey. Nama asal Madinah. Madinah tu pada asalnya adalah namanya adalah Yathrib. Yathrib. Okey, itu nama asal Madinah. Okey, seterusnya soalan yang keempat, bilakah berlaku perjanjian Hudaibiyah? Bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Jawapannya ialah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam peristiwa hijrah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Madinah, dia ada berhenti di satu tempat untuk beristirahat. Kemudian Rasulullah pun membina sebuah masjid di situ. Dekat mana tu? Jawapannya ialah Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Okey, lepas tu lah baru Rasulullah sampai ke Madinah, barulah terbinanya Masjid Nabawi. Kalau soalan dia masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Okey, soalan 6. Di manakah pusat pendidikan pertama dalam Islam? Jawapannya ialah di rumah Rasulullah. Di peringkat awal yang 13 tahun dalam soalan tadi tu, Rasulullah ajar sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam ni di rumah baginda sendiri. Kemudian bila dah ramai sedikit, barulah berpindah ke Darul Arqam. So tempat pusat pendidikan pertama dalam Islam adalah di rumah Rasulullah. Okay, Rasulullah ajar ke ahli keluarga dia dekat rumah dia sendiri. Okay, kemudian soalan ketujuh. Akidah adalah perkara awal seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Berikut perkara yang berkaitan dengan akidah kecuali ni maksudnya yang tak ada kaitan dengan akidah. Awak kena pilih jawapan yang tak ada kaitan dengan akidah. Alif, Al-Quran. Ba, malaikat. Jim, muamalat. Dal, hari kiamat. Yang mana satu tak ada dalam perkara akidah? Jawapannya ialah Jim, muamalat. Muamalat ni dia masuk dalam ibadah, bukan dalam akidah. Okey, seterusnya soalan yang ke-8. Siapakah orang pertama yang melaungkan azan? Khalid Al-Walid, Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Okay, so kita tahu, kita dah sangat-sangat familiar ataupun kita dah selalu dengar orang yang pertama melaungkan azan ni adalah Bilal bin Rabah. Kan masa tu bila dah Rasulullah berbincang dengan para sahabat macam mana cara nak panggil orang ataupun cara nak menetapkan waktu solat. Bila waktu solat tu dah masuk, macam mana nak bagi tahu rakyat Madinah pada masa tu, macam mana nak bagi tahu rakyat Madinah pada masa tu tentang masuknya waktu solat. Ada sahabat yang bagi cadangan supaya bunyikan loceng lah, dikibarkan bendera lah, tapi semua tu cadangan-cadangan tu ditolak oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah minta cadangan yang lain, sehinggalah ada sahabat yang datang cakap dia bermimpi tentang kalimah azan.
Termasuklah Saidina Umar pun mimpi benda yang sama. Kemudian Rasulullah pun cakap, wahai Bilal, bangunlah kamu dan serukanlah azan. So mungkin ada perkara-perkara yang Rasulullah tengok hebatlah di mata Rasulullah berkenaan dengan Bilal ni. Mungkin suaranya sedap ke, nyaring ke. Sebab itulah Bilal ni dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi muazzin baginda, untuk menjadi tukang azan baginda. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Di manakah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah terakhir? Okey, tadi pun kita dah jumpa kan. So, jawapannya adalah di Bukit Arafah. Okey, di Arafah. Khutbah terakhir baginda. Okey, kemudian nombor 10. Sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Berikut adalah kata-kata khalifah yang mana? Sewaktu Rasulullah SAW wafat, semua orang di Madinah tu macam tak percaya tentang kewafatan Rasulullah. Sehinggalah macam sampaikan Sayyidina Umar sendiri pun tak percaya. Sayyidina Umar cakap, kalau ada siapa yang cakap Rasulullah tu wafat, aku penggal kepala dia. Macam tak boleh terima. So lalu datanglah khalifah ini yang dia kata, kalau kamu semua ni sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad tu telah wafat. Tapi kalau kamu sembah Allah, sesungguhnya Allah tu maha hidup dan tidak akan mati. Ini kata-kata daripada siapa? Khalifah yang pertama. Okey, siapa khalifah yang pertama? Khalifah yang pertama adalah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni dia boleh mententeramkan penduduk-penduduk Madinah masa tu, oleh kerana mereka terkejut dengan kewafatan Rasulullah dan Saidina Abu Bakar lah yang mententeramkan mereka. Sehinggalah Saidina Abu Bakar sebut ayat ni, kemudian semuanya menjadi okey, dan mereka menerima kewafatan Rasulullah tu. Betul lah kan? Sebab Rasulullah SAW juga seorang manusia, nabi-nabi yang lain pun wafat, dan termasuklah Nabi Muhammad pun akan wafat. Tapi kalau kita menyembah Allah, beriman kepada Allah, kita tahu yang Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Dan disebabkan ini jugalah, disebabkan orang kata Sayyidina Abu Bakar punya kepribadian, cara bercakap inilah yang menyebabkan masyarakat Madinah pada masa tu, termasuk golongan muhajirin ke ansar ke, semua memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Okey, baiklah, selesailah kita untuk 10 soalan. Selesai sudah untuk 10 soalan objektif dalam subjek sirah ni, dan insya-Allah kita akan sambung untuk soalan-soalan yang seterusnya. Dan saya harap video ni dapat memberi manfaat untuk kita semua, dan kalau rasa video ni okey, sila bolehlah share kepada kawan-kawan yang lain. Okey, saya rasa setakat itu saja. Wallahu alam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.